ila hati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Atha Al-Askandari sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, maka syu'a'ul basirah itu permulaan nur, iaitu awal syuhud dalam bidayah pada mazharul akhli yang menunjuk kepada hak Ta'ala, dan dalamnya memandang ia akan hampir hak Ta'ala daripadanya. Maka apabila taraqi kepada ainul basirah, maka memandang ia akan Adam yang masuk di bawah hatatul haq, iaitu maqam fana daripada wujud dalam hadrat syuhud. Maka apabila telah mati segala sifat kejadiannya, maka berpakaian atasnya dengan pakaian baqa, dan didatangkan hak Ta'ala akan dia dengan hakikat haknya, maka fanalah ia daripada wujudnya dan adamnya, dan memandanglah ia hak Ta'ala seperti yang telah ada pada azal, tiada sertanya lain daripadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung sikit lagi berkaitan kedudukan ma'rifah atau keimanan seorang hamba Allah itu, yang disebut oleh Syekh Ibnu Atha Ainul Basirah, disebut lagi Syu'a'ul Basirah, Ainul Basirah, Haqqul Basirah. Lalu kita mengaji disebut iman ilmu, dan juga iman ayyan, iman hak. Atau ada juga orang sebut sebagai makna kata iman yakin, iman ilmu, iman iman ayyan, dan iman hak. Macam-macam lah nama-nama yang diberi mengikut kedudukan makna kata seseorang hamba Allah itu pada pandangan makrifahnya. Tapi Syekh Ibn Atha menyebut Syu'a'ul Basirah, Ainul Basirah, Haqqul Basirah. Yang ni kita dah ulas dah bulan lepas, dan kita sambung belah penghujung sikit lagi. Kata Syekh Ibn Atha rahimahullah ta'ala, yang dikatakan Syu'a'ul Basirah itu permulaan nur, iaitu awal syuhud dalam bidayah pada mazharul aqli. Orang yang sampai kepada tahap yang dikatakan, makna kita kata yang dikatakan oleh musannif ini Syu'a'ul Basirah itu, makna seseorang makna kata dia begitu menyungguh-nyungguhi meyakini
akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dan yang sunat dia buat, yang haram dan makruh dia tinggal. Maka orang ni dia mula dia berjalan untuk menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita mengaji tuan-tuan, kita beramal. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, Allah campak dia ilmu yang dia tak tahu, ilmu hakikat. Hakikat tu mai sendiri. Akibat makna kita kata dia beramal dengan segala perintah Allah Ta'ala, maka Allah tuang ke dalam hatinya tu nur, nurul waridat, nur yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Nabi SAW, inna nuro iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Bila nur tu masuk dalam hati, hati kita ni lapang dan terbuka, dia tak sempit dan tak tertutup. Tu dia kata dia menerima lah. Macam Nabi kata yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa cita-cita untuk sampai kepada Allah dengan makrifat yang sempurna, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni amalan yang membawa kita dekat dengan Allah. Amalan yang membawa kita tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah sebut, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku bin nawafil, dengan sungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehinggalah Aku kasih kat dia. Bila Tuhan kasih, dia bagi apa sajalah tuan-tuan. Yang paling Tuhan suka ma'rifatullah. Bila Tuhan sayang pada seorang hamba, dicampakkan nur ma'rifah, kenal Allah dengan kenal yang yakin. Itu dia. Jadi syu'aul basirah ini, itu permulaan nur. Allah nak tuang nur ke dalam hati kita. Dipanggil nurul waridat. Nurul waridat. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbi, kata Allah. Firman Allah, apakah tidak wahai Muhammad engkau melihat orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala, orang ni mendapat nur daripada Tuhan dia. Bukan Tuhan tak mau tuang nur dalam hati kita. Masalahnya hati kita kotor. Bila hati kotor, dia tidak boleh menerima cahaya nur. Macam cawan ni kalau kotor, kita nak tuang Milo macam mana, nak tuang minuman macam mana, kita tuang pun dia tidak akan mendatangkan manfaat. Jadi cawan ni kena bersih. Hati itu tempat Allah tuangkan nur, maka hati itu kena bersih melalui segala dosa, segala maksiat zahir dan batin, melalui proses dinamakan takalli dan tahalli. Takalli itu cuci hati kita dengan bertaubat. Yang kata tahalli itu kita buat pengisian, penuhkan hati kita ni dengan berbagai-bagai amal soleh. Bila hati ini tuan-tuan ada makna kata menjalani takalli dan tahalli, layaklah dia menerima tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tuang macam-macam dalam hati dia. Kemanisan ibadat, kan, keseronokan ibadat, yakin sungguh pada Allah Ta'ala, dia datang kasih, lepas tu rindu kepada Allah, dia main macam-macam, cintakan akhirat, asa jemu dengan dunia ni dah, seronok dia dengan akhirat. Kita kena buat kerja macam tu. Itu dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala, permulaan nur, iaitu awal syuhud dalam bidayah pada mazharatul akhli. Permulaan awal syuhud, hati itu pandang, musyahadah dipanggil oleh ulama. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kamu ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu tak boleh pandang hati kepada Allah. Ingatlah yang Allah tu memandang kamu. Perasaan yang Allah sentiasa lihat kita namanya muraqabah. Bila kita sentiasa bermuraqabah, insya-Allah dia akan sampai kepada musyahadah. Apa muraqabah? Muraqabah ni macam kita bawa kereta lah tuan-tuan. Kita bawa kereta di lebuh raya, orang bagi lampu. Tuan-tuan faham apa? Orang bagi lampu. Speed trap lah. Dia tak? Kereta bagi lampu, lori bagi lampu, kita lari laju 130. Kawan bagi cap lampu. Kita faham apa? Kita faham perangkap laju, speed trap. Walaupun kita tak nampak kamera polis, tapi kita yakin kita sedang diperhati oleh kamera polis. Walau kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Tuhan tengok kita selalu. Tuhan duk perhati kita. Perasaan Tuhan duk perhati itu namanya muraqabah. Kita yakin kita diperhati oleh kamera polis. Nak lari laju lagi, tak mampu. Kedah taman. Kita slow kenderaan kita. Pasal apa kita slow? Sebab kita tahu kita sedang diperhati. Kita jaga kelajuan kita, tali pinggang keledar kita pakai, pemanduan kita berhemah, sebab kita sedang diperhati. Kalau kita ada perasaan Tuhan sentiasa perhati kita, mendengar ucapan kita, tengok kelaku gelagat kita, kita jaga perbuatan kita, kita jaga perkataan kita, takut kepada Allah. Itu namanya muraqabah. Kita jaga semayang, waktu semayang kita jagalah hidup kita ni, takut jatuh kepada maksiat, kemurkaan Allah Ta'ala. Keadaan yang macam ni tuan-tuan akan naik. Dia akan naik. Kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita terpelihara daripada maksiat, sentiasa mengerjakan taat, maka diangkat oleh Allah makam kita, kedudukan satu peringkat ke satu peringkat, satu peringkat ke satu peringkat. Bila nur masuk dalam hati, hati jadi cerah tuan, mata hati cerah. Mata hati kita jadi cerah. Bila matahari kita cerah, macam kita bawa kereta tuan-tuan, di malam yang gelap kereta, lampu kereta kita terang. Lari macam mana? Lari laju kereta kita. Lari menyacak laju. Pasal apa lari laju? Lampu terang. Bila mata hati kita terang, tuan-tuan, ya Allah rancak buat ibadat. Lepas satu ibadat, satu ibadat, satu ibadat, satu ibadat, bersungguh-sungguh kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah angkat kedudukan kita tuan-tuan. Jadi kerja kita bagi cuci hati kita ni, bersihkan hati kita, kilatkan hati kita, cahayakan hati kita. Sebab hati inilah yang nak bawa balik besok jumpa Tuhan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak guna harta benda nak pinak, melainkan balik, orang yang balik jumpa Tuhan bawa sekeping hati. Hati itu namanya qalbun salim, hati yang sejahtera, hati tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati amalan kamu zahir, amalan zahir kamu, rupa parah kamu, tapi yang Allah perhati hati ni, hati kamu ni. Sebab tu jaga hati bagi elok, insya-Allah. Jangan ada hasad, dengki, tamak, haloba, benda mengarut jangan ada. Kalau ada benda-benda ni, takabur, hasad, dengki, semua ni menghalang nur daripada masuk. Kotor hati ni tuan-tuan tak layak menerima nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub wa kasratuz zunub min nisyanil mauti wa nisyanul mauti min tulil amali wa tulul amali min hubbud dunya wa min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi kata, keringnya air mata tanda kerasnya hati. Nak tahu hati kita keras, kematu, hati mata kita jarang payah nak keluar air.
Air mata tu payah mengalir. Tu hati keras lah. Kenapa hati keras? Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Keras hati punca banyak sangat dosa kita buat. Wa kasratuz zunub min nisyanil mauti. Banyak dosa punca kita lupa mati. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Lupa mati bawa angan-angan terlampau panjang. Umur kita 60 saja, tapi dia punya wawasan menjangkau umur 100 tahun. Ini jangka panjang. Panjang angan-angan orang panggil. Wa tulul amali min hubbid dunya. Angan-angan panjang puncanya kasih kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Penyakit-penyakit ni kita buang, tuan. Buang daripada hati kita. Baru layak menerima nur daripada Allah. Baru tuan-tuan rasa seronok nak ibadat, lazat beribadat. Baru tuan-tuan banyak ingatkan akhirat, banyak tuan-tuan ingat mati. Dia main macam-macam sifat-sifat yang mulia dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belas kasihan kepada orang, berukhuwah Islamiah, berkasih sayang sesama kita, bertolak ansur, bekerja sama antara satu malik. Dia main macam-macam sifat yang mulia-mulia. Terhindar sifat-sifat yang tak elok, hasad, dengki, takabur, buruk sangka, suuzan, buruk sangka sama-sama kawan. Ada main macam-macam yang tak elok, kita tempih buang. Apabila kita tuan-tuan sekalian sungguh-sungguh banyak mengerjakan amal. Ibarat ayak tuan-tuan, dalam kita punya timba besen kita tu ada ayak, ada kedak-kedak kan. Kita tuang ayak dengan sendirinya, kedak tu naik ke atas, dia keluar habis. Begitulah tuan-tuan, kebaikan ini akan menghapuskan segala kejahatan yang pernah kita buat. Yang ni nak bawa balik kat tuan, kena jaga sungguh-sungguh bab hati ni. Tu dia. Bila nur dah masuk, kata musannif rahimahullah ta'ala, itulah dikatakan, dia kata awal syuhud, dia kata dalam bidayah. Bidayah ni permulaan. Permulaan orang tu pandang kepada Allah. Hati dia mula teringat kat Tuhan, takut kat Tuhan, kasih kat Tuhan, cinta Tuhan. Dia main, mula-mula dia main macam-macam benda yang elok-elok ni. Ya, pada dia kata mazharul aqli, akal pun dah zahir cantik. Dulu akal fikir macam-macam berserabut. Fikir nak nanya orang, nak buat benda tak elok. Tapi bila nur dah masuk, akal mula cantik dah. Fikir cara apa masa depan dia, kematian yang dekat makin hampir, macam mana nak bantu orang, macam mana nak tolong orang, macam mana kita nak bina masyarakat ni jadi elok, supaya masyarakat kita elok kan. Jangan dah kita buat maksiat, kita kempen, kita dakwah kan. Kita lah ni tuan-tuan, kita yakin apa yang ditimpa oleh Allah ke dunia ni sekarang ni tak lain tak bukan, kalau ikut ayat Quran, kerana maksiat yang penduduk dunia buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Berlaku kerosakan daratan dan lautan. Bala Tuhan turun darat, kena laut, kena di semua seluruh dunia kena. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Manusia buat maksiat, Tuhan turun bala. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takut oleh kamu bala bencana yang diturun oleh Allah tak terkena orang yang jahat saja. Bila dia turun semua berkat kena. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Turun bala ni. Kalau orang jahat, ini bala Tuhan. Orang baik, ini makna kita kata Allah nak menghapuskan dosa kita atau nak angkat derajat orang yang baik. Sebab tu Allah kata yang berlaku ni bima kasabat aydin nas, hasil tangan manusia, liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah nak rasakan, makna kata hasil perbuatan mereka itu. Apa yang mereka buat aku nak balas. Balas di dunia, akhirat lagi tahu. Allah datangkan antaranya Covid, satu dunia tak boleh tolak. Untuk apa? La'allahum yarji'un,
supaya mereka kembali balik kepada Allah. Mari kita taubat. Orang kata kita sembahyang sunat taubat, tak cukup. Hentikan dulu tu kelab malam tu, arak tu, kelab arak tu, pusat judi. Syarat taubat kena henti semua maksiat ni. Tak padan tuan-tuan, untung kelab judi, untung kelab arak dengan apa yang kita tanggung pada hari ni. Sehari rugi, bukan sikit-sikit, bilion-bilion rugi. Bila bala Tuhan turun, bila lagi nak henti semua pusat maksiat ni? InsyaAllah kita henti, mai kembali pada Allah. InsyaAllah. Syekh Ibn Atta sebut dalam kitab Hikam, yang letak dia saja boleh angkat. Yang mendatangkan maksiat ni Allah, yang mendatangkan bala ni Allah, Allah saja boleh angkat. Balik kepada dia. La'allahum yarji'un. Yang anda nak, Allah nak apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali balik kepada Allah. Hentikan semua maksiat. Cukup rezeki yang halal ni banyak dah Tuhan bagi. Berlambak-lambak. Macam-macam Tuhan bagi kita. Tengok sawit naik harga lagi. Dengan untung sawit cukup, tak payah dah kelang arak, tak payahlah judi, tak payahlah apa semua ni. Mari kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kempen besar-besaran, mari kembali pada Allah. Kan? Apa bila lagi? Tak cukupkah dengan bala Tuhan turun? Kalau kita tak sedang juga, tak mau kembali juga, seolah kita cabar Tuhan. Tuhan, ini kena COVID 1000 orang ni, kami tak heran. Hang buat banyak lagi pun tak apa, kami tak takut. Seolah-olah cakap macam tu. Baik tu bagi orang yang betul-betul sedang bala Tuhan turun ni, dia balik pada Allah. Sudahlah. Tengok Nabi dan para sahabat, turun hujan lebat, lari main masjid. Turun ribut, datang lari main masjid. Gerhana matahari pun lari main masjid. Merendah diri pada Allah. Cukuplah ya Allah, kami tak mampu menghadapi ujian-Mu ya Allah. Kita berdoa macam tu, cukup dah. Kita berazam, tekad sungguh-sungguh. Mudah-mudahan rakyat Malaysia sedang, tak kira Islam ataupun kafir, hentikan maksiat semua ni. Boleh buat tuan-tuan, insya-Allah. Itu dia. Pasal apa tak boleh? Sebelum merdeka tak ada kelang arak. Pasal apa lepas merdeka kelang arak ada? Tutup semua ni. Cukup dah. Boleh tutup apa? Tak beroperasi apa lama dah. Tak ada masalah. Apa kita takut? Kan? Tuhan nak uji. Hang benar-benar beriman dengan aku ke tak? Yakin dengan aku ataupun tidak? Kan? Baca Al-Quran. Apa penyiaran tu, TV tu, tak payahlah duk siap benda-benda mengarut, merapu. Banyakkan program-program dakwah, program kebaikan untuk membina umat, membina masyarakat. Tu dia. Dia main dah, akan mula fikir cara bagus dah. Yang menunjuk kepada hak Ta'ala, barulah nak kembali pada Allah. Menunjuk ingat Allah, fikir cara bagaimana nak jadi baik, nak taat pada Allah. Macam mana cara aku nak menjauhkan maksiat. Macam mana kita, bukan aku seorang je nak buat baik, nak ajak orang lain sama. Bukan aku saja tak mau buat maksiat, aku nak ajak semua orang tinggal maksiat. Dia main fikir cara bagus, cara elok. Kenapa? Akal dia tu dah masuk nur. Akal dia dah tak berserabut. Kalau nur tak masuk, berserabut. Fikir apa kita pun tak tahu. Fikir kira nak mengarut sajalah. Nak bermusuh-musuhan, nak bergaduh-bergaduh. Hang nak kata kat aku nak kata kat hang. Bila nur dah masuk, dia fikir elok ya. Dia ajak semua, mari kita balik kepada Tuhan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia. Dan dia kata dalamnya memandang ia akan hampir Allah Ta'ala. Bukan hampir macam dipaham oleh Wahabi tu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Awak Tuhan duduk sebelah ni kah? Bukan hampir lagu tu. Perasaan kita tu Allah terlampau dekat dengan kita. Sampai kita tak berani nak buat benda pelik-pelik, benda yang tak elok. Nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Allah Ta'ala tu hampir kepada manusia, lebih hampir pada orang lehat ni. Nak habaknya tuan-tuan, orang yang dibagi anugerah oleh Allah nur, dia rasa Allah terlampau dekat, yang tak boleh nak cerita dekatnya tu. Dekat jauh ni tuan-tuan, benda yang subjektif, bukan objektif.
Walaupun kita kata sebut dekat, kilometer. Dah. Kadang-kadang jauh jadi dekat. Dekat jadi jauh. Tuan-tuan duduk rumah teres kan? Dekat tak dekat dengan jiran sebelah? Cuma sempadan dia dinding sekepingnya. Dekat kan? Dekat. Tapi kadang-kadang jauh. Kita tak tahu dia kerja apa. Dia main pada mana, tak bertegur siapa. Ada tak? Orang duduk rumah teres, tak bertegur siapa dengan jiran dia. Dia pun tak tahu jiran tu kerja apa. Satu hari tuan-tuan, cuti raya. Raya di Bali ke, raya Cina ke, raya Melayu ke. Kan? Dia balik kampung. Datang main satu lori. Lori besar. Mai buka pintu, angkut segala almari, televisyen, angkut habis satu rumah buat naik lori. Oh, jiran aku ni pindah rumah. Oh, aku tak tahu pula dia pindah rumah. Tu abang no, awak ni. Tak, jiran kita pindah rumah. Oh, mungkin dia pergi kat tempat lain kot. Dia beli rumah baru kot. Selang seminggu lepas tu, tuan rumah balik. Baru nak tegur siapa? Kak, awak, kau ada nampak ada orang main buka rumah saya ambil barang? Ada lah. Lori main, angkut barang licin. Aku ingat kau pindah rumah. Dekat, tapi jauh. Ya tak? Dekat, tapi jauh. Tak tahu menau tu jauh. Dekat segi fizikal, jauh segi hati. Kadang-kadang anak kita di Mesir mengaji tu. Dia mengaji di Mesir tu. Tapi kita tahu serba-serbi. Dia makan apa kita tahu. Tak kita telefon. Makan apa, Ahmad? Makan nasi ikan telur apa? Sampai makan dia apa kita tahu. Tu jauh tapi dekat. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Jauh kita berrahmat Allah. Tidak ada kita berasa muraqabah dengan Allah. Jauh lah tu. Orang yang muraqabah ni rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat jauh ni payah nak hurai tuan. Tapi macam itulah keadaan dia kita. Orang yang jauh pada Allah, dia tak ingat Allah langsung. Dia tak ingat macam nak ibadat. Dia buat segala maksiat apa yang dia suka. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tak berani buat maksiat. Sentiasa melakukan taat kepada Allah. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang dekat, tuan-tuan, ada orang berzikir satu hari 24,000 kali. Allah 24,000 kali. Pasal apa? Kata ahli sufi, naik turun nafas kita ni sehari semalam 24,000. Maka 24,000 nafas tu semua sebut Allah. Tengah tidur bertegak, sebut Allah. Dia tidur tu duduk jalan ni, hati dia jalan ingat Allah. Makik-makik sambung. Kita makik-makik cari kopi. Tu kita. Ni puak-puak tu ada tuan. Jangan main. Jadi jauh dekat dia pun ni. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bila hamba aku tanya kamu tentang diriku, fa inni qarib. Habaq kat depa, aku ni dekat. Siapa hamba aku tu? Hamba aku di bulan Ramadan yang mendirikan malam, berpuasa siangnya, malam dipenuhi dengan mendirikan malam, dengan tujuan dan matlamat sentiasa untuk bertakarrub dengan aku, nak mendekatkan diri kepada aku. Kalau mereka ni tanya aku Muhammad, hang habaq kat mereka, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Dia mai dekat dengan Allah. Hatta uhibbahu, bila kita dekat dengan Tuhan, maka Allah campur kita perasaan kasih kepada Allah Ta'ala. Bila kasih itu dia main macam-macam lah. Dia main rindu, teringat. Tak tahu nak abak lah. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh lah tentang tuan-tuan. Pasal apa saya cakap macam ni? Orang yang kasihkan Tuhan, tuan-tuan, bila sebut mati dia seronok. Seronok nak mati. Kita ni bila sebut mati, Allah, patah tengok ubat semua beli. Buka Facebook tu kan, baca-baca ubat dah. Tersumbat jantung, tak payah belah. Ada buat apa atau makan dia, jantung jadi elok. Jenis cari ubat. Cari-carilah ubat. Tapi yang takut mati tu, yang ni masalah dah. Kita tak mau takut mati. Hang takut pun mati. Hang tak takut pun mati. Mana ada orang boleh lari pada mati? Kita nak mati dalam keadaan kita cinta dan kasih kepada Allah.
Orang yang kasih kepada Allah di akhirat besok mendapat layanan yang paling istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kasih kepada Allah, tuan-tuan, orang ni akan mendapat layanan yang cukup istimewa. Kita tak macam tu. Syu'aul basirah ni dia permulaan. Dia panggil mazharul akhli, yang menunjuk pada hak Allah Ta'ala. Jadi akal kita tu sentiasa ingatkan Tuhan. Hati ni sentiasa ingat kat Tuhan. Pemikiran kita fikir macam mana nak dekatkan diri dengan Tuhan. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Ini doa Nabi ajak kita, supaya kita dapat satu, tuan-tuan, satu sifat yang cukup hebat, iaitu kasih kat Tuhan. Tuan-tuan rujuk kitab Sayrus Salikin, kitab 4. Tajuk dia cintakan Allah. Nabi ajak kita doa, Allah marzuqna hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkan kepada kami, campak kepada aku ni hubbak, cintakan engkau ya Allah, kasihkan engkau. Wa hubba man ahabbak, campak mereka aku, rezeki kat aku, kasih pada orang yang kau kasih. Allah kasih ulama, kita minta kita ni Allah campak perasaan kasihkan ulama. Allah kasih pada orang yang beramal ibadat, kita minta Allah campak kita kasih pada orang yang suka buat ibadat. Allah sayang kepada orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, minta Allah campak kita perasaan kasih kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa Allah kasih? Orang yang ikut sunnah Nabi. Kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu betul-betul cintakan aku, kasihkan Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad, nescaya kamu dikasih oleh Allah. Kita orang yang ikut sunnah Nabi ni, Allah kasih. Kita minta Allah campur hati kita kasih pada orang yang ikut sunnah Nabi. Tu wa hubba man ahabba wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Campakkan pada aku ni ya Allah jalan-jalan, lorong-lorong, amalan-amalan yang membawa aku dicinta oleh Allah. Apa yang Tuhan cinta, Tuhan kasih. Jalan apa? Antaranya orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku kasih, Allah kasih pada orang yang bertaubat. Kita sentiasa bertaubat, insya-Allah Tuhan sayang kat kita. Siapa lagi yang Tuhan kasih? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau engkau kasih kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Siapa ikut sunnah Nabi, Allah sayang kat dia. Kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita perasaan amalan-amalan untuk mengikut sunnah perjuangan cara-cara Nabi. Siapa lagi Tuhan sayang? Orang yang memperbanyakkan, tuan-tuan, amalan-amalan sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa orang yang nak menuntut hampir ke aku ni, dia dapat hampir kepada aku, pada Allah Ta'ala, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Amalan sunat ni amalan membawa kita merapatkan kita dengan Allah, hatta uhibbahu, sehingga Allah sayang kat kita. Kita minta Allah bagi kat kita perasaan hati suka dengan amalan-amalan sunat ni, banyak-banyak. Sunat ni biar banyak, tak apa. Apalagi Tuhan sayang orang yang berjihad di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah kasih pada orang yang berjihad di jalan Allah, bersaf, bertanzim, berjama'i, berkumpulan, berparti, berpersatuan. Ka'annahum bunyanun marsus, laksana bangunan yang tersusun rapi. Macam bangunan ni, ada tiang, ada dinding, ada jadi pengurusi, ada timbalan, ada siusaha, ada bendahari, ada AJK. Maksud macam tu lah. Bertanzim. Jadi apa amalan yang boleh membawa kita dicintai oleh Allah, minta Allah Ta'ala bagi kita suka pada amalan tu. Itu doa yang diajak oleh Nabi kepada, makna diajak oleh Nabi pada sahabat-sahabat untuk mencapai
mahabbah, kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu dia. Dan dia kata dalamnya memandang ia akan hampir hak ta'ala daripadanya. Bila dah nur, cahaya, dah akal masuk nur, hati dah terang, tuan-tuan, dia tak pandang lain. Dia rasa dia terlampau dekat dengan Tuhan. Dia tak drama lah nak buat benda pelik-pelik, kan? Tak kira lah dia peniaga ke, penternak ke, pekebun ke, buruh ke. Dia tak buat benda-benda tak elok lah, tuan-tuan. Dia tak buat benda tak elok. Dia beramanah sungguh dengan Tuhan. Macam cerita seorang hamba. Hamba ni, tuan-tuan sekalian, tuan dia satu hari bagi tahu kat dia, tuan dia ni ada kebun anggur. Luar kebun anggur tu, beratus-ratus hektar. Satu hari tuan dia tu nak melawat kebun anggur. Dia bagi tahu, dia habaq ke orang, bagi tahu kat hamba dia ni, bagi tahu aku setiap bulan aku nak pi melawat kebun anggur. Tolong bagi kat aku sedikit anggur yang manis. Aku nak anggur yang manis. Hari tu, tuan-tuan, tiba harinya, tuan tu pun pi lah. Dia, isteri dia, anak gadis dia pi. Pipi dia tengok, tuan-tuan, dia punya hamba ni bawa mes seraga besar. Seraga besar anggur. Dia kata, aku bukan nak banyak ni, kami nak makan 3 beranak je, raga kecil pun cukup dah. Tuan minta saya bawa datang anggur manis. Saya sendiri tak tahu mana manis, mana masam. Sepanjang saya bertugas di sini sebagai hamba Tuan, saya tak pernah makan sebiji pun anggur. Jadi saya mana saya nak tahu, kata apa nama, anggur ni manis ke masam. Jadi saya ambil semua. Sana setangkai, sini setangkai, sana setangkai, sini setangkai. Setiap pokok dia ambil setangkai. Terkejut tuannya, mana nak cari? Tuan-tuan ada kebun anggur, tuan-tuan ada pekerja tuan-tuan tak makan sebiji pun, mana nak cari? Ini amanah sungguh ni, bukan amanah main ni. Dia kata, balik-balik bincang suami isteri, mana nak dapat macam ni punya amanah. Akhirnya tuan-tuan bincang suami isteri, nak merdekakan hamba tu, nak ambil buat menantu. Tu dia. Pasal apa dia boleh bersikap macam tu? Inilah dia tahu orang yang hatinya itu dekat dengan Tuhan, tak sanggup mengkhianati amanah daripada mana pihak sekalipun, kerana dia terasa hampirnya Allah dengan dia. Kalau ini bakat pegang semua tak, Masya Allah, dunia selamatlah. Tak ada lah rasuah, khianat, salah guna kuasa. Dia takkan jadi benda-benda macam ni. Aman dunia, tuan. Jatuh duit RM100 kan RM1000 pun siapa tak mau ambil. Pasal apa? Tuhan duk tengok Tuhan duk tengok. Dia panggil musyahadah. Sentiasa merasai hampirnya Allah terhadap diri dia. Itu dia. Maka apabila taraqi kepada ainul basirah, jadi syu'aul basirah dia turun kepada ainul basirah, lagi hebat. Taraqi ni turun, dia turun bawah lagi. Kan? Dia turun bawah lagi. Tadi dah hebat dah tu. Ainul basirah pun dah hebat dah. Apa nama ni, makna syu'aul basirah? Ini ainul basirah. Tuan-tuan tahu ainul basirah. Macam kita ni, tuan-tuan sekalian, contohlah, kan? Contoh kita ni, tuan-tuan sekalian, tak pernah pergi Mekah. Kita percaya di Mekah tu ada Baitullah, kan? Bila kita berjalan, kita pergi Mekah sendiri, kita tengok dengan mata kepala kita tu, pandang dengan mata kepala, yakin tu tak goyang sikit pun, nampak depan mata kepala kita. Kaabah tu nampak dengan mata kepala kita. Samakah kita ketika kita mendengar berita di Malaysia, orang habaq balik pada Mekah, orang semua habaq di Mekah ada Baitullah. Kita percaya kita itu setakat syu'aul basirah.
Bila kita pergi sendiri tuan, Masya Allah, tengok dengan mata kepala, itu ainul basirah. Itu namanya ainul basirah. Begitu benar. Ainul basirah ni tuan, Masya Allah, dia yakin sungguh-sungguh. Bukanlah Tuhan tu bertongkol, berjirim, berjisim tak. Tapi Tuhan campur kat dia, hati dia terlalu yakin dengan Allah. Dia main rindu, kasih, dendam, macam-macam dia main. Kalau dia takut, terlampau takut kat Tuhan. Innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat khulubuhum. Orang beriman ni sebut nama Allah, gementak hati dia. Gementak hati tu ibarat dia dah sampai kepada ainul basirah. Yakin sungguh-sungguh terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Gementak, sampai gementak hati ni. Kita ada gementak hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dum ada. Mana ada? Sahabat dengar Allahu Akbar, Allah gementak dada ni. Tinggal kerja lari main masjid. Orang sebut nama Allah, mana ada gementak? Jarang. Sebut nama SB, macam Mak, aku singgah pakai kedai di ujung kampung tu. Aku dengar SB cari awak. Kita pun duk SB ke SPRM ke, gementak. Sebut nama Allah tak ada. Itulah iman kita tahu tu. Nak kena naikkan lagi, kuatkan lagi amalan kita, kan? Kesungguhan kita, jaga hati kita, jaga diri kita. Insya-Allah kalau Tuhan nak bagi, tak ada masalah. Bila kita gementak hati dengan Allah, kita tak gementak dengan manusia. Bila dah takut pada Allah, tak takut dah pada, tak heran dah. Hang tak usah gempak lah aku. Baru dia boleh turun berjuang, berjihad, jadi orang yang hebat. Macam para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita cuba habis saya ingat lagi 5 minit. Jadi kita hormati SOP kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada berkat dia. Mudah-mudahan Allah angkat COVID ni. InsyaAllah sikit lagi pasal nak bagi habis bulan depan tajuk baru. Itu dia. Dan lagi kata musannif, maka dia kata apabila taraqi kepada ainul basirah, bila dia turun kepada ainul basirah, tingkat kuat lagi iman dia. Dan maka memandang ia akan Adam yang masuk di bawah ahatatul haq. Payah nak sebut lah tuan. Adam ni kita ada, tapi kita rasa kita tak ada. Dia panggil fana. Fana diri kita. Dalam makna kita kata ahatatul haq, kita ni diliputi oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak cerita tuan? Cuma Tok Guru bagi tahu lah, dia kata, yang kata fana ni ibarat bulan tau. Bulan malam 15 terang kan, sampai subuh terang lagi. Tapi tuan-tuan, bila mai pukul 7, bulan tu nampak, tapi cahaya dah tak ada. Pasal apa cahaya bulan tak ada? Sebab diterang di cahaya matahari. Bila mai cahaya matahari, tenggelam cahaya bulan. Cahaya bulan tu ada, tapi tenggelam. Yang kita nampak cahaya matahari. Begitulah orang tuan-tuan sekalian, apabila dia sampai ainul basirah, dia pandang hati pada Allah, dia tak nampak dia. Aku tak ada haula, tak ada quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimah ni senang sebut, tapi nak hayati dia cukup payah tuan-tuan. Kita tak nampak apa kita ni. Kita mendirikan solat, memanglah kita semayang, tapi kita tak nampak kita boleh semayang. Allah usalli fardal maghribi, Allahu akbar. Kalau Tuhan tak gerakkan mulut, tak boleh nak kata Allahu akbar. Kalau Tuhan tak tolong, tak terangkat tangan kita nak takbir ni tuan-tuan. Semua bacaan-bacaan kita semua daripada Allah Ta'ala. Kita tak ada haula. Kita mengaji dulu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ni kita faham. Kita tahu Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita Allah bagi jadi. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. La qadirun alal haqiqati illallah.
Tak ada yang kuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Allah yang kuasa. Aku ni tak ada apa. Lemah, hina, dina. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal siapa Tuhan dia. Aku ni serba kekurangan. Allah Ta'ala sentiasa serba kehebatan. Yang hebat duduk kat Tuhan. Yang lemah, yang rendah-rendah ni duduk kat aku. Sifat kekurangan bangsa aku, sifat kesempurnaan bangsa ini Allah Ta'ala punya. Itu cakap boleh lah, tapi tak tahu nak kata lagu mana tuan-tuan. Nak fana ni kan senang. Tapi puak-puak ni sampai kita cerita pilah puak-puak tu. Tok Guru saya kata, kita ni cidik, dia kata kita masuk, bila kita ada perasaan suka kat mereka, kita ni dah masuk persatuan mereka. Esok di akhirat dia bertolong kita, insya-Allah. Kita tak sampai situ. Tak sampai yang dikatakan ainul basirah, syu'aul basirah apa kalau dah ada, yang tu pun dah alhamdulillah. Nak pi ainul basirah ni Allah tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Tapi kita seronok dengar orang yang dah sampai. Tok Guru saya kata, kita masuk persatuan. Kita bukan jawatankuasa. Mesyuarat jawatankuasa orang tak panggil. Tapi mesyuarat agung panggil tak? Jawatankuasa masjid dia tak panggil lah. Kita bukan jawatankuasa. Tapi mesyuarat agung masjid, anak karya semua dipanggil. Tidak? Besok di akhirat mesyuarat agung sana masuk ni. Dia panggil lah juga kita geng dia, kita ahli. Jadilah lah. Jadi inilah kita cerita apilah hak bab mereka. Yang dikatakan ainul basirah ni hebatlah tuan-tuan. Hati mereka tu Allah fana, dia tak nampak dia. Semua ni Allah. Dia tak ada ujub sikit pun. Ujub ni buat ibadat, rasa kita, kederat kita, tenaga kita, itu ujub. Dia tak ada. Aku buat ibadat ni semata-mata anugerah Allah, pemberian Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu semuanya dengan anugerah Allah, dengan sebab kasih sayang Allah Ta'ala. Kita boleh main masjid, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Kita tak ada haula, tak ada kuwata. Terus tu lah boleh cerita. Lebih lagi kita pun tak kena nak cerita. Kan? Kata pana, ingat Allah Ta'ala. Ya, tu dia. Mandang pada Adam yang masuk di bawah ahatatul haq. Ahatatul haq ni diliputi oleh Allah. Kita tak ada apa-apa, kita fana. Apa pun tak ada, semua daripada Allah. Ada nyawa kita pun Allah bagi. Kita bergerak Allah, semua Allah. Bifadlillah, dengan anugerah Allah, kan? Wa bi rahmati, dengan rahmat kasih sayang Allah kita boleh buat ibadat ni. Kata macam tu. Iaitu dia kata makam fana. Pasal apa dia fana? Sebab dia ingat Tuhan, tenggelam diri dia. Tuan-tuan biasa berlaku tak? Saya biasa tuan. Polis tahan saya ISA. Saya duit RM17 Isteri tengah syarat mengandung. Kita kena tahan. Berserabut kepala ni Tuhan tahu. Tumpang pula duduk dengan Pak Mentua. Pak Mentua pun miskin. Anak kita duduk ada 6 masa tu. Aduh, kita fikir tak tahu apa. Duduk fikir berserabut kepala tu tuan. Makan pun lupa dah. Sehari saya tak makan. Daripada pagi sampai petang tak makan. Lapak tak? Tak lapak. Hilang rasa lapak. Pasal fikir, pasal sedih, susah hati. Pasal kita kena tahan tadi. Fana daripada lapak, daripada makan. Kerana apa? Pasal susah hati. Besok jadi tak tuan? Tuan-tuan besok jadi tak? Terlampau susah mencari adat. Fana, tak ingat makan, tak ingat minum, tak ingat apa, duk fikir susah hati tu. Tak lapak pula tu. Fana daripada lapak kerana susah hati. Atau terlampau seronok. Biasa jadi juga. Dia skor 11A tuan. SPM 11A. Punya seronok. Tak makan dah tu. Mak dia kata makan dah. Tak kenyang, tak lapak apa. Lapak tu tak jadi lapak.
Fana daripada lapang kerana terlampau seronok, fana lapang juga kerana terlampau susah hati. Dia biasa jadi macam tu. Kan? Tak takut. Kubur ni orang takut. Mana ada orang tak takut kubur? Berjalan 10 pukul 1 pagi. Takut tak kubur? Takut. Tapi kalau polis hambat dah, kubur pun dia belah. Kubur tak jadi takut. Fana takut kubur kerana takut polis. Biasa jadi tak? Cerita tuan-tuan gelak. Kawan saya arwah nama Derih, badan gemuk. Kan? Demonstrasi di depan Universiti Melayu pasal bantah Israel main kriket. Kan? Polis hambat nak tangkap dia, dia lompat parit lepas kan. Lepas tu dia pun heran, macam mana aku lompat parit boleh lepas? Saja lompat tak boleh lepas tuan. Masa polis nak tangkap dia, dia lompat lepas. Lepas tu dia melegu, macam mana boleh lepas? Benda tu jadi pelik tuan. Begitulah apabila orang tu terlampau syuhud Allah Ta'ala, ingat Allah, diri dia sendiri pun dia dah lupa dah. Kan? Dia ada kekayaan, dia tak ingat kekayaan. Habis kekayaan dia guna di jalan Allah. Kan? Dia ada harta, dia tak heran dengan harta dia, sebab harta ni anugerah. Semua Allah, 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 Allah. Tu dia. Ini panggil makam fana. Daripada wujud dalam hadrat syuhud, tanpa syuhud hati dia, pandang hati dia kepada Allah, dia lupa segala-galanya dah. Maka apabila telah mati segala sifat kejadiannya, diri dia ni ada sifat, dia ada kuasa, tapi bila dia syuhud pada Allah, dia kata la qadirun alal haqiqati illallah, tak ada yang kuasa pada hakikatnya melainkan Allah yang berkuasa. La alimun alal haqiqati illallah, tak ada yang mengetahui pada hakikatnya melainkan Allah. Dia ada ilmu, tapi dia tak bangga dengan ilmu, sebab dia tahu ilmu yang dia dapat Allah. Dia ada kuasa, boleh memerintah negeri, jadi orang yang berkuasa. Dah, Allah yang maha kuasa. Kuasa yang aku ada ni, Allah pinjam dia kat aku. Dia tak pandang kuasa dia, dia ingat Allah yang maha kuasa. Tu yang dikatakan fana tu tuan-tuan. Ya. Maka berpakaian di atas dengan pakaian baqa. Kalau fana ni berkekalan, sentiasa fana hatinya, ingatkan daripada ingat makhluk, maka baqa, berkekalan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baqa ni paling tinggilah. Berkekalan fana dia itu daripada memandang akan diri dia, akan makhluk. Dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil baqa. Dan didatangkan hak Ta'ala akan dia dengan hakikat haknya. Maka dia balik kepada asal. Kan? Asal apa? Kuntu kanzan mukhfian fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Itu asal. Aku ni Tuhan kata asalnya perbendaharaan yang tersembunyi, yang ada hanya Allah. Apa yang paling Tuhan suka? Aku suka orang kenal aku, maka aku jadikan makhluk li'uraf, supaya aku dikenal. Asalnya makhluk ni tak ada. Allah jadikan makhluk supaya kenal Tuhan. Setakat tu ya. Maka kita pandang makhluk, kita dapat apa-apa Tuhan bagi kita, semuanya untuk makrifah kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk buat maksiat derhaka pada Allah dah. Kembali pada asal balik. Semua ni kepunyaan Allah. Kita apa pun tak ada. Nyawa kita pun tak ada, diri kita pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Kembali pada asal. Asalnya semua milik Allah Ta'ala. Manusia tak ada haula, tak ada kuasa, apa pun tak ada. Dia balik pada asal. Itu hakikat haknya Allah. Maka fana ia daripada wujudnya. Wujud dia sendiri pun dia tak ada. Diri aku ni pun Allah Ta'ala punya. Digunakan sepenuhnya. Apa yang ada pada diri dia semata-mata untuk ubudiyah lillah.
Ada tenaga untuk ibadat kepada Allah, ada harta untuk ibadat kepada Allah, ada nyawa untuk Allah. Tu yang saya kata tadi, ahli sufi naik turun nyawa, ini pun Allah Ta'ala bagi. Penuh dengan zikrullah, Allah, 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 Allah. Itu dia. Dan adamnya, wujud dan adam, Allah Ta'ala pandang pada Allah. Allah boleh bagi ada, Allah boleh ambil balik. Allah yang mengadakan, Allah yang mengadamkan. Dapat harta Allah, hilang harta Allah juga. Bagi dia sama, semua ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata musannif, memandanglah ia hak Ta'ala seperti yang telah ada pada azal. Azalnya Allah lah, yang lain mana ada. Balik pada asal, Allah saja yang wujud, lain semua adam. Kalau ada yang ada ni pun makna kata, sebagai makna kata Tuhan jadikan semua ni yang ada depan kita ni untuk mengenal Allah itu saja sakat tu. Dia boleh hidup, dia boleh mati, dia boleh ada, boleh tak ada. Kalau Tuhan nak bagi tak ada, terbakar lah, orang curi lah habis. Kan? Allah boleh buat apa saja. Yang wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sertanya lain daripadanya. Itu asal. Yang ada hanya Tuhan. Alam ni pun Tuhan bagi ada, tak nak campur tangan makhluk mana-mana. Kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid, insya-Allah. Kita berhenti tahun tu dulu. Bulan depan kita akan masuk tajuk baru, insya-Allah. Ni perbicaraan bab makrifah tu dia berhenti dulu, iaitu berkaitan pula, dia kata bagaimana pula makna kata kita nak membetulkan niat dan cita-cita kita. Kita tentu ada cita-cita kan lah. Tapi ada juga orang yang tak ada cita-cita. Tuan-tuan biasa jumpa tak orang tak ada cita-cita? Dia hidup tak tahu macam mana tau. Macam mana abu di Hawa, abuk di Hawa. Pergi sana tak ada matlamat hidup. Banyak orang macam ni. Kan? Kita ikut belakang kereta, kita bawa kereta, ikut belakang dia naik motor. Motor dia tu sak kiri, sak kanan. Kita nak potong pun bayar. Nak potong kanan, dia duduk main belah kanan. Nak potong kiri, dia duduk pergi belah kiri. Mana mereka ni nak pergi? Tengok dia elok sikit, kita pun berembang dengan dia. Turun cermin. Assalamualaikum. Salam. Nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Ada orang jenis macam tu. Dia tak tahu nak pergi mana. Yang kita ni biar sibuk buat kerja. Yang tu nak buat, dia boleh. Tak tahu nak pergi mana. Ada orang tak? Kalau tak tahu, Syekh Ibn Atuk akan habaq nak bagi tahu apa matlamat hidup kita, ke arah mana cita-cita kita, apa yang patut kita bercita-cita. Maka dengan cita-cita yang betul ni kita jalani hidup kita. Yang ni akan kita bincang bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.